وأنني عازم معكم وبكم على بناء مصر الجديد. الدولة Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan Kuala Lumpur, dan kita ingin terbang sekali lagi ke Asia Barat ataupun Utara Afrika untuk melihat keadaan di Mesir. Presiden baru telah pun terpilih dan memegang tampuk kuasa yang mungkin ditunggu sedikit saja lagi pengesahannya dengan penyerahan kuasa oleh Majlis Khas Tentera. Dan dalam konteks itu, orang yang lebih mengenali tentunya Dr. Mazli Malik, pensyarah kuliah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan Dr. Mazli, mungkin saya nak melihat dalam konteks cabaran yang berdepani Presiden Morsi ini, kerana beliau naik di atas tiket Ikhwanul Muslimin, tetapi ramai yang memperjuangkan di dataran Tahrir itu, termasuklah mereka yang kini dikategorikan oleh Presiden sebagai syahid ketika berlakunya gerakan di Tahrir Square ataupun dataran Tahrir, melihat bahawa sebenarnya ketika dua pusingan memilih Presiden, mereka tidak ada pilihan lain, sama ada Syafiq ataupun Morsi. Jadi saya ingin mengambil apa yang temu bual yang diberikan oleh Wael Ghanim, nama yang cukup hebat, menyebabkan Facebook dan Twitter menyemarakkan lagi Arab Spring. Beliau mengatakan hakikatnya adalah Presiden ini tidak dipilih kerana sokongan terhadap Ikhwanul Muslimin, tetapi dipilih kerana dia memberikan alternatif kepada mereka, Syafiq yang dilihat sebagai pewaris legasi Mubarak itu. Dalam konteks ini, jika ini sudah diketahui, ia boleh memberikan suatu pertimbangan kepada Presiden dan kumpulannya untuk mengurus takbirkan harapan. Dan dalam konteks ini, jika kita lihat, mungkinkah ada kecenderungan untuk melakukan aktiviti ataupun polisi dan tindakan populis itu, kerana antara perkara pertama yang kita sudah dengar dan dihebahkan seluruh dunia adalah pemilihan orang Kristian dan wanita Kristian untuk menjadi timbalan ataupun naib presiden dalam konteks itu. Ini yang menimbulkan pelbagai analisis sekarang ini, kerana mungkin ada yang melihatnya lebih baik untuk Ikhwanul Muslimin dan individu yang dipilih sebagai presiden daripada situ meneruskan jati diri IK ataupun Ikhwanul Muslimin, kerana itu memberikan satu konsistensi. Tetapi kita tahu juga bebanan harapan yang diletakkan itu juga perlu dikemudikan. Jadi adakah pergerakan Arab Spring itu kini menjurus kepada real politik? Orang akan mengatakan senanglah Dr. Mazli dengan saya duduk sini dan mengkritik, tetapi hakikatnya mereka yang terpilih itu terpaksa mengemudi politik ini. Pandangan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Satu perkara menarik mengenai Ikhwan Muslimin ialah mereka mempunyai dinamisme dan cepat bertindak dan cepat belajar daripada konteks dan suasana. Kalau kita lihat semenjak tercetusnya Arab Spring, bagaimana mereka segera menanggapi, turut serta, jatuh dan mereka turut terlibat untuk membentuk dan terlibat dalam pilihan raya. Asalnya tidak mahu meletakkan calon presiden, tetapi berlaku tentera mengambil alih dan tentera enggan memberikan kuasa, lalu mereka terpaksa masuk bertanding presiden, sehinggalah menang Morsi. Dan satu perkara menarik ialah beliau kini bukan lagi anggota Ikhwan Muslimin. Satu tindakan yang saya rasa mungkin Ikhwan belajar daripada PKS ketika Dr. Hidayat Nur Wahid dipilih menjadi Speaker Dewan Parlimen. Beliau tidak lagi menjadi ketua PKS kerana mengatakan dia serve the people. Jadi Ikhwan ketika melepaskan keahlian Morsi mengatakan sekarang ini dia bukan lagi ahli Ikhwan, kerana kalau dia ahli Ikhwan dia terpaksa ikut ketuanya, Mursyidul Am. Tetapi sekarang ini dia menjadi ketua kepada seluruh rakyat Mesir, dan termasuk dalam rakyat Mesir adalah Ikhwan. Satu perkara menarik bila kita kata dinamism Ikhwan itu sendiri,
menjelang pilihan raya, betul, kata-kata Wael Ghanim itu merupakan inspirasi kebanyakan pemuda-pemuda revolusioner. Dan juga tidak keterlaluan kalau kita katakan kebanyakan fraksi di Mesir yang mereka dihimpit oleh dua, sama ada fulul ataupun remnant Saki-Baki rejim, dan juga ikhwan yang mereka ragui ataupun mereka sangsikan, kerana mereka lihat kemungkinan ikhwan nak kuasai dalam parlimen, dia kuasai syura, mereka kuasai badan profesional, mereka kuasai kemudian presidensi pula. Tetapi ikhwan cepat menanggapi apabila Morsi menubuhkan National Front, yang saya rasa ketika dekat berita pun saya sebut benda ni, National Front. Morsi mengatakan bahawa ikhwan ataupun beliau dan sesiapa saja tak mampu untuk memerintah Mesir yang baru ini perseorangan. Kita perlu kepada seluruh rakyat Mesir bersama, dan ini telah dibuktikan apabila ikhwan melepaskan beliau daripada keahlian dan beliau kembali kepada National Front tersebut. Dan ternyata ianya bukan sekadar kempen untuk menang pilihan raya, dan Wael Ghanim sebahagian daripada National Front tersebut. Dan lebih menarik lagi, beliau juga berjanji sesudah saja tentera menyerahkan kuasa, dan beliau mengangkat sumpah yang ada isu kat situ kepada siapa beliau nak angkat sumpah, kerana tidak ada parlimen, perlembagaan pun tak ada. Jadi beliau berjanji kabinet baru Mesir akan terdiri tidak semestinya daripada parti majoriti yang menang di parlimen, iaitu Ikhwan. Dan beliau memberikan beberapa hint kemungkinan Baradi'i akan diambil untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi ini saya rasa bukanlah sesuatu, ialah real politik. It's a it's political game. Tetapi nampak kat sini beliau agak jujur dan agak ikhlas, dan Ikhwan pun seperti mana saya katakan tadi, cepat menanggapi dan cepat belajar, iaitu melihat masa depan Mesir mereka tak boleh berseorangan, mereka perlu bersama. Dan kalau kita lihat kebanyakan undi yang pergi kepada Syafiq daripada golongan Sufi, termasuk Azhar, Koptik dan juga liberal. Jadi bila beliau nak lantik 6 orang naib presiden, yang di mana di antara 6 ini akan termasuk wakil daripada Koptik dan wanita, dan juga beliau juga telah menemui Al-Azhar semalam. Ia langkah-langkah saya rasakan bukan hanya sekadar langkah real politik, tetapi juga kat situ kebijakan dalam menanggapi apa yang berlaku. Ayu nanti akan membantu saya dengan meletakkan grafik langkah-langkah awal yang diambil oleh Presiden Morsi, seperti beliau tak nak tinggal di istana yang besar, nak duduk di rumahnya yang sekarang. Beliau tak mau konvoi kereta yang besar, menyebabkan orang lain semua lalu lintas tersekat kerana beliau nak lalu dan sebagainya. Ini semua perkara yang mungkin nampak secara di mata kasar, tapi mungkin ada makna mendalam atau sebaliknya. Itu kita boleh perdebatkan ketika kita melihat lebih jauh ke depan, nanti bulan depan, 2 bulan selepas itu, sama ada ia lestari. Tetapi apabila kembali daripada rehat pertama ini, saya ingin melihat faktor kuasa tentera. Kerana kini dia katakan 30 hari bulan tentera akan memberikan kuasa pada Presiden. Tapi kita tahu baru-baru ini mereka telah meletakkan beberapa mekanisme untuk mengawal dan mengekang kuasa Presiden itu. Dan mahkamah juga telah membubarkan parlimen contohnya. Tetapi semalam atau 2 hari lepas, mahkamah juga menghentikan percubaan tentera untuk mendapatkan kuasa bagi menangkap. Malah kesalahan trafik pun tentera nak diberikan kuasa supaya boleh menangkap kesalahan trafik. Itu disekat oleh mahkamah. Begitu juga tentang pengumuman emergency ataupun darurat dan sebagainya. Jadi kalau kita baca sebentar lalu, macam keliru juga mahkamah ni, bebas ke, ada tekanan daripada tentera ke, atau bagaimana. Dalam konteks itu mungkin kita lihat kuasa tentera dan siapa yang boleh mengimbangkannya untuk membantu Presiden melaksanakan harapan baru rakyat Mesir selepas ini.